bayangkan ni baru minggu pertama kami jumpa sembang-sembang, bukan kenal lama tak ada. Memang first time jumpa, first time kenal, something like that. And kawan saya ketika tu dia straightly, kawan lelaki dia straightly tanya kawan perempuan. Dia tanya macam, kau paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey ni. Saya tak sangka ada satu video saya tu dah dapat 15,000 views kot. Mantap gila. So dalam episod kali ni saya nak kongsikan satu topik yang ramai orang suka, ramai orang lelaki suka, iaitu budaya porno dekat Jepun ni. Macam anda pun tahu yang memang Jepun dan porno ni dia macam sinonim lah. Dia dah adik-beradik. Sebut Jepun, orang akan ingat porno. Dia memang dah sebati. Tapi sebelum saya mula cerita tentang porno dekat Jepun ni, saya nak tanya anda, saya nak suruh anda teka satu situasi yang berlaku dekat Jepun. At least masa saya tinggal dekat sana 2011, 2012. So kalau masa saya duduk dekat sana, bila keluar dari stesen kereta api yang memang famous, yang popular, ramai orang keluar masuk macam tu, kita akan nampak segelintir lelaki-lelaki kacak yang pakaian dia kita boleh kata fashion gila. Ikemeng dalam bahasa Jepun, orang-orang kacak macam saya ni kita panggil dia sebagai ikemeng. I-K-E-M-E-N. Bukan ikan, manusia ikan, tapi ikemeng. Ataupun kita sebut sebagai kakoi. Bila kita nampak orang tu macam, uish, mantap gila dia ni. Kakoi. Kita akan sebut macam tu lah. So kita akan nampak golongan-golongan ni dia akan approach perempuan-perempuan yang cantik keluar dari stesen kereta api. Dia akan bagi kad dan itu sahaja. Mungkin juga perempuan tu akan ikut dia pergi ke mana-mana, tapi normally dia just bagi kad, something like that lah. So teka-teki dia, cuba anda teka apakah yang dibuat oleh lelaki-lelaki tersebut. Apakah kad yang dipas kepada perempuan-perempuan tu. Kita balik kepada topik kita, iaitu tentang porno dekat Jepun. Memang senang gila untuk kita dapat bahan-bahan porno tu, even dekat 7-Eleven. Kalau dekat Malaysia benda tu adalah satu kesalahan. Even baru-baru ni keluar berita yang seorang lelaki, kebetulan nama dia pun Ashraf juga, dia kena tangkap disebabkan mempunyai video-video lucah yang banyak dalam smartphone dia. Dia kena bayar denda dan sebagainya. Saya ingat kawan saya streamer Sarjan, dia tag saya untuk berita tu. Tapi bukan saya lah. Then macam saya bagi tahu, budaya porno dekat Jepun ni dia memang kita kata memang berleluasa. Kita boleh dapat dekat 7-Eleven. Kalau dekat TV tu, ada orang kata dekat Jepun ni, dekat TV dia boleh tengok benda lucah macam tu sahaja, which is benda tu tak berapa tepat. Boleh tengok tu betul, tapi dia bergantung kepada siaran yang kita subscribe. Dekat Jepun ni dia memang kita kena bayar cukai lah, cukai television, which is saya dengar Malaysia pun nak praktikkan benda sama dulu, tapi tak pasti ada buat lagi ke tak, sebab tak banyak rumah yang mempunyai kita cakap TV ni, television kan, yang ramai orang pakai internet, orang pakai Android TV dan sebagainya. So kita balik kepada topik dekat TV tu, memang sebenarnya bukan semua orang boleh tengok benda lucah dekat Jepun lah. And saya teringat ni lari topik sikit. Dia masih lagi berkaitan tapi dia sedikit lari, which is masa mula-mula saya masuk kerja dekat Jepun tu, saya ada pergi kena ada orientasi. So hari kedua, ketiga, terakhir orientasi macam tu, kami dibawa ke satu pantai. Kami gashuku dekat situlah. Gashuku ke dia istilah dia, macam kita pergi camping lah, macam camping belajar juga, tapi camping macam tu. So lepas satu malam tu, lepas makan semua, makan sashimi, makan semua tu, biasalah dia ada nijikai. Ni adalah 2, jikai adalah stage. Sebelum ni saya dah cerita tentang nomikai ataupun budaya arak dekat Jepun. So anda boleh tonton video itu untuk tahu dengan lebih lanjut apakah itu nijikai. So nijikai tu disebabkan kita orang buat dekat resort. So nijikai tu dalam bilik masing-masing. Jadi kami pilih bilik yang besar. Lepaklah 30 orang lepak dalam bilik tu. So agak pack, tapi kami bahagikan kepada beberapa grup. Ada grup yang main down teruk, ada grup yang lepak-lepak borak, dan saya duduk dalam satu grup ni. Tak silap saya
saya 3 orang lelaki dan 4 orang perempuan lah. Ini bayangkan ni baru minggu pertama kami jumpa sembang-sembang, bukan kenal lama tak ada. Memang first time jumpa, first time kenal, something like that. And kawan saya ketika tu dia straightly, kawan lelaki dia straightly tanya kawan perempuan. Dia tanya macam, kau paling awal kau buat umur berapa? Saya macam, ish, gila dia ni. Memang saya nak dengar dalam hati, memang nak tahu kan topik ni kan. Tapi baru first time jumpa kot. Bukan kawan lama ni, baru jumpa kot. Dan perempuan-perempuan dekat situ willingly cerita, aku umur 14 tahun, aku umur 18 tahun. Paling pelik aku pernah buat dalam kereta. Semua benda tu saya dengar lah. And dekat Jepun bila kita sembang dengan lelaki-lelaki dia tak tanya macam, kau dah pernah buat ke? Dia tak tanya macam tu. Tapi dia tanya, Nizuke Ken Ikura. Dia tanya, berapa orang dah kau buat? Dia bukan tanya kau dah buat ke tak? Dia tak ada. Dia tanya berapa orang kau buat kan? Dia kumpul benda tu lah. Ada kawan saya, dia memang selalu pergi overseas. Dia pergi China, dia pergi US, dia selalu pergi exchange student macam tu. Dia bagi tahu so far kalau dengar dia orang bertanding kan. Sebab saya kosong. Bila dengar dia orang bertanding, dia paling banyak lah 30 something oh. And ada banyak benda menarik kalau nak cerita part ni, sebab ini antara topik yang semua orang nak tahu. Cuma saya rasa macam tak berapa elok untuk dedahkan semua benda. Yang tu kena dengar depan-depan lah kan. So dekat Jepun ni kan, bila sambung balik topik tadi, bila kawan saya tu tanya kawan lelaki tanya kawan perempuan, dan kawan perempuan dia cerita umur 14 tahun dan sebagainya, saya macam terdetik lah. Dekat Jepun ni istilah dara kan, D-A-R-A, istilah dara tu something yang macam tak sacred. Kalau dekat Malaysia, dia macam kita tak boleh, virgin ni adalah satu benda yang topik yang tak boleh sentuh. Dia satu benda yang sangat-sangat mulia. Macam mana saya nak terangkan, tapi dekat Malaysia benda tu tak boleh nak sentuh. Tapi dekat Jepun, ada dara ke tak ada dara ke, dia macam tak ada beza lah. Bagi dia orang, tak ada pun normal, ada pun normal. Bukanlah satu benda yang, kau tak ada dara, aku tak nak kahwin dengan kau. It's not something like that lah. Bukan macam Malaysia. So saya tak pasti ini adalah satu benda, mungkin disebabkan saya dah tinggal dekat Jepun lama gila, so saya jadi liberal sikit. But yes, itu apa yang berlaku dekat Jepun. And itu adalah pengalaman saya dengan kawan-kawan saya lah. So balik kepada topik porno kita tadi, macam saya bagi tahu dalam video sebelum ni, memang dalam trend pun kita boleh nampak ada pakcik-pakcik yang layan, kita cakap benda-benda lucah ni secara open. Kita tak boleh tegur benda tu sebab dia akta privacy dekat Jepun ni memang gila-gila lah orang kata. Lepas tu kalau bab porno ni dia ada dua level. Setahu saya dia ada 2 level. Satu level yang memang kita boleh jumpa dekat TV-TV, senang sangat. Dia macam level just pakai baju dalam, bikini, something like that. Yang ni okey lagi. Dan dia ada satu level yang memang bogel terus. Yang tu memang kena subscribe, kena beli dan sebagainya. And mungkin ada di antara kita fikir macam, orang yang kerja jadi model-model bogel ni mungkin mereka terdesak nak duit kan. Which is mungkin betul, saya tak nafikan benda tu. Tapi ada case dekat Jepun, ada beberapa case dekat Jepun yang mana idol-idol mereka yang famous, maksudnya macam kalau kita ni selebriti lah, ataupun lagi tepat kalau kita kata ratu remaja, something like that, yang Nilofa menang dulu kan. Yang tu dia menang and dia decide untuk masuk ke arena industri porno ni. Sebab dia bila orang interview dia, adakah dia terdesak duit? Sebab dia dah kaya, dia dah menang. Dia memang top 1 punya dalam rancangan tu. Saya tak boleh sebut rancangan apa. Dia dah menang top 1, tapi dia pilih untuk masuk dalam industri tu. Bila orang tanya dia kenapa, dia bagi tahu yang dia merasakan dia mempunyai body yang sangat-sangat cantik dan rugi kalau dia tak kongsikan dengan orang lain. Saya bila dengar interview tu, saya macam pelik jugalah. Ada juga orang macam ni kan. But bila kita study kan tentang psikologi ataupun perangai manusia behavior, memang sifat nature manusia ni, sifat asli manusia, dia suka untuk dedah, untuk dapatkan perhatian orang.
Memang macam tu. Sifat manusia memang macam tu. Dia memang nakkan perhatian orang. Even kalau kita tengok kanak-kanak kan, dia suka buat benda yang ayah ataupun mak dia marah semata-mata untuk dapatkan perhatian mak dan juga ayah dia. And the same thing dengan kita juga. Cuma kita tak adalah buat benda-benda mengarut macam budak-budak kan. Tapi kita buat something yang macam kita post dekat Facebook, kita buat video TikTok. Bila dapat banyak like ataupun kita dapat banyak views, kita makin semangat nak buat, makin semangat nak buat. Sebab itu adalah nature manusia. Itu adalah perangai manusia. Itu adalah behavior manusia. So kita tak boleh elak benda tu. Cuma sebagai manusia yang memang waras dan juga yang penting beriman, kita kena ikut panduan yang ditetapkan oleh agama. Kita kena tahu yang agama ni Allah turunkan dia bukanlah untuk untuk kepentingan Allah. Tak ada. Kita tak sembah dia ke, kita sembah dia ke, tak ada beza langsung, tak memberi kesan langsung kepada dia, tapi memberi kesan kepada kita. Kalau kita sembah dia, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita tak sembah, kita akan masuk dalam neraka kan. So agama ni diturunkan untuk jadi garis panduan hidup kita. Dia adalah bagaikan kompas untuk hidup kita, untuk dapat masuk ke syurga dia lah, syurga yang Allah buat untuk kita. So kita kena tengok benda tu lah. Semua manusia memang sukakan perhatian. Even saya sendiri pun, walaupun saya kata video ni saya buat untuk diari, just untuk kongsikan pengalaman dan juga pendapat. But yes, saya tak nafikan sekelumit ada juga di hati saya bila mana tengok views banyak, saya rasa macam, oh bestnya buat benda macam ni pun orang tengok Aku buat video dekat channel YouTube Mona Lisa, habis buat B-roll, ambil gambar itu, ambil gambar ni, buat color grading bagai. Orang tak tengok pun, buat sharing, just sembang-sembang, siap tengok nota lagi dekat kanan pun orang tengok video aku rupanya. So dia macam tu lah. Dalam kehidupan kita tu memang kita boleh kita sukakan perhatian orang. Tapi even orang yang introvert pun dia sukakan perhatian orang. Tapi yes, kita kena follow apa yang syariah tetapkan lah. Jadi kita kena sesuaikan diri kita ikut agama, bukan agama yang kena sesuaikan dengan diri kita. So itu saja untuk perkongsian video kali ni. Walaupun tajuk dan juga konten tu ada sedikit kita kata macam dark side, tapi yes, pada akhirnya ada sedikit pesanan dari penaja. Tapi lupa untuk bagi tahu kepada anda, kita balik pada teka-teki saya yang awal tadi. Saya tanya macam masa saya duduk dulu 2012, 2011, 2010, bila keluar dari stesen kereta api yang ramai gila manusia, akan ada beberapa jejaka kacak Ikemen tadi. Dia akan approach perempuan-perempuan cantik bagi kad. So, mungkin anda dah ada jawapan dia, tapi tak tahu jawapan anda betul ke tak. Kad yang dia bagi tu adalah kad untuk offer kepada perempuan-perempuan ni buat part time untuk pergi layan customer yang sedang menunggu dekat bilik-bilik hotel lah. Dia macam tu. Dia bukanlah macam kerja, dia macam kerja part time, tapi bukanlah kontrak ataupun kerja lama. Just pergi ke dalam bilik tu, buat layan customer dalam masa 1 jam, dan dia akan dapat payment yang sangat-sangat lumayan. Bila saya kongsikan benda ni dekat kawan-kawan Chinese kan, dekat Malaysia ni, mereka bagi tahu yang dekat Genting pun ada benda sama. Tapi saya tak pernah encounter lah. Yang confirm dekat Jepun memang banyak gila benda macam tu. And dia adalah satu benda yang saya rasa tak tanya orang pun orang tahu benda ni tak elok lah kan. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, anda boleh like video ni dan share kepada kawan-kawan anda dekat Facebook ke, dekat mana-mana sahaja. Lepas tu kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun, selagi saya ada pengalaman dan juga tahu, insya-Allah saya akan kongsikan dalam anda boleh tulis dekat ruangan komen tu, saya baca dan saya akan kongsikan pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh. Jumpa lagi.